Apabila kita berkereta baru, insya-Allah saya dah menyambut soalan saya ada kereta Alza. Ya, kereta kedua saya. Kereta pertama saya ialah Pro 2 685 dulu ya. Baik. Kita lihat. Artinya apabila kita berkereta baru, apabila kita berada di rumah yang besar, dengar betul-betul ya, yang kita tonjolkan bukan diri kita dan rumah yang besar itu. Yang kita sedang tonjolkan ialah kesan nikmat daripada Allah, supaya dengan itu Allah dibesarkan melalui nikmat yang kita pamerkan kepada manusia. Sebab itu para ulama dia membahaskan mengapa ketika kita berzikir mula-mula subhanallah, lepas tu alhamdulillah, baru Allahu akbar. Kenapa kita mulakan dengan subhanallah, mensucikan Allah dulu, baru kita kata alhamdulillah. Artinya kita mensucikan Allah dengan membesarkannya, menafikan kita, tunjukkan kesan nikmat itu bukan untuk diri kita, tetapi yang kita tonjolkan ialah kesan nikmat itu untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tak apa kita kenduri kesyukuran. Kita buat majlis macam ni tak apa, kita mempamerkan nikmat kita yang kita berikan. Bukan senyap je 7 tahun kita berjaya menjadi nombor 1, diam je, low profile, bukan ya? Kita kena pamerkan. Tetapi apa yang kita pamerkan itu ialah kesan nikmat daripada Allah untuk manusia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Tadi bil lisan, ini bil qalbi. Bagaimana yang dikatakan bil qalbi, syukur dengan hati, dengan betul-betul kita merasai nikmat yang Allah berikan itu daripada Allah, bukan dari kita. Bukan daripada kita, tetapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita lihat comparison, perbandingan antara dua ikon yang syukur dengan ikon yang kufur. Ikon yang syukur ialah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman subhanallah, kerajaannya besar, hartanya besar, kemudian segala-galanya pemerintahannya meluas. Apabila dia dipuji tentang kebesarannya, kuasanya, hartanya, apa jawab Nabi Sulaiman? Haza min fadli Rabbi. Ini semua daripada kurniaan Tuhan. Ini ikon. Dia nafikan, tak ada apa, ini semua daripada Tuhan. Ya? Tetapi sebaliknya ikon yang kufur, iaitu ikon yang tidak bersyukur, ialah Qarun. Qarun subhanallah, begitu kekayaan dia banyak. Ya? Apabila Qarun dipuji dengan kekayaannya, dia kata apa? Semua kekayaannya kerana kepandaianku. Si delik lah. Tengok orang kasih dia, tengok kepandaian aku dan sebagainya. Tetapi Nabi Sulaiman tidak begitu. Jadi apa yang kita buat untuk syukur biqalbi, kita merasakan nikmat itu daripada Allah. Kita tidak memiliki dan kita tidak dimiliki. Pertama, dengar betul-betul ya, kita tidak memiliki, semua jadi daripada Allah. Dengar nasyid, mana milik kita? Mana milik kita? Arwah. Asli, ya? Tak ada, semua bukan milik kita, semua milik Allah. Dan untuk tenang dalam hidup kita, jangan rasa kita memiliki dan jangan rasa kita dimiliki. Kita tak dimiliki oleh siapa pun. Suami tak memiliki kita sebagai isteri, isteri kita tak memiliki kita tak memiliki. Sebab itu untuk bahagia dan tenang dalam hidup ini, dengan betul-betul ya, rasalah dalam hati sentiasa kita tidak memiliki dan kita tidak dimiliki. Kenapa? Bila Allah ambil balik sesuatu daripada kita, kita hanya peminjam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami daripada Allah, aku milik Allah, kepada Allah akan dikembalikan. Tidak memiliki. Kemudian kita tidak diperkotak-katikkan oleh atasan kita. Ya, jasad kita milik Tuhan, tapi hati kita milik Tuhan. Saya tulis dalam lagu Semayang. Ya, jasad memang Semayang milik Tuhan, tetapi hati dia milik Tuhan. Artinya dia merdeka. Tidak ada penjara kepada hati dan pemikiran manusia. Sebab itu bila kita tidak terikat dengan dunia, tidak terikat dengan manusia, kita gembira. Kita berjaya. Ada 3 minit lagi, mohon ya, 7.10. Dia minta berhenti 7.10. Boleh ya? Baik. Lisan. Dengan kedua dengan hati. Sebab itu dengan betul-betul tanda syukur dengan hati ialah sujud syukur. Sujud syukur. Jadi bila kata sujud syukur, itu bukan syukur dengan tindakan, tidak. Sujud syukur ialah syukur dengan hati. Kerana waktu kita sujud tu, hati kita yang mesti merasai nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, mudah-mudahan kisah daripada Sayyidina Abu Bakar ini dapat mengusik ataupun menjentik rasa kita.
Sayyidina Abu Bakar mengorbankan segala-galanya untuk Allah. Hartanya tak ada. Bila orang tanya, apa engkau tinggalkan untuk keluargamu? Aku tinggalkan untuk keluargaku hanya Allah dan Rasul saja. Ketika itu, melalui lidah Jibril, melalui kata-kata Jibril kepada Rasulullah, Allah telah memuji Sayyidina Abu Bakar. Semua orang waktu itu tumpang gembira, tetapi sebaliknya Sayyidina Abu Bakar menangis. Orang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kenapa engkau menangis ketika Allah memuji? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Hakikatnya Allah bukan memujiku, Allah memuji dirinya sendiri. Dulu Abu Bakar tidak beriman. Dengan taufik dan hidayah, Abu Bakar mendapat iman. Dulu Sayyidina Abu Bakar miskin. Dengan nikmat Allah, Allah beri kekayaan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dulu Sayyidina Abu Bakar orang yang tidak kenal Rasulullah, tapi Allah telah memperkenalkan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini yakin betul dia kepada Rasulullah. Justru dengan segala itulah aku berkorban. Sebab itu ketika Allah memujiku, hakikatnya Allah sedang memuji dirinya sendiri. Ini yang kita nak rasakan dalam hati kita. Yang dikata syukur dengan hati. Dan di akhir syukur dengan tindakan. Lagi dulu ini. Syukur dengan tindakan ini yang paling sukar. Apa definisi syukur dengan tindakan? Dengar betul-betul ya. Iaitu kita menggunakan nikmat selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu. Sekali lagi saya ulang. Syukur dengan lisan, dengan perbuatan itu, dengan tindakan ialah kita menggunakan nikmat itu selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu. Tuhan memberi untuk kita memberi. Sekali lagi, Tuhan memberi untuk kita memberi. Apabila nikmat digunakan dengan tujuan Tuhan menggunakan nikmat itu akan selamat. Kereta dicipta untuk dipandu. Tetapi sekiranya kereta digunakan untuk tujuan yang lain, kereta itu akan hancur. Pen dicipta untuk menulis. Selagi pen digunakan untuk mencipta untuk menulis, okey. Tetapi kalau digunakan hammer, baling dan sebagainya, dia akan hancur. Begitu juga setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita ada tujuannya. Selagi mana tujuan itu digunakan dengan nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan, nikmat itu akan selamat dan menyelamatkan. Kesimpulannya, Allah memberi rezeki, Allah memberi nikmat kepada kita selaras dengan tanggungjawab yang Allah perintahkan untuk kita laksanakan. Sebab tu mereka yang paling bertanggungjawab, mereka yang paling banyak berperanan, insya-Allah Allah akan tambah rezeki dia, insya-Allah. Itu penting. Ya, sebab itu dalam rezeki sebagai akhir, 1 minit yang akhir, kita nak memberi. Tanda orang yang bersyukur ialah bila ada ilmu dia faham, Allah minta dia mengajar. Apabila dia diberi kuasa, dia faham tujuan Allah beri kuasa untuk dia memerintah, mengurus dengan adil. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia harta, dia faham tujuan Allah menggunakan harta itu untuk membantu orang lain. Dia sentiasa faham tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu untuk dia. Dia tenang, dia selamat dan menyelamatkan. Itu penting. Sebab itu sekali kesimpulannya, Tuhan memberi untuk kita memberi. Dan untuk memberi inilah akhirnya kita perlukan amalkan 3M dalam hidup kita. Untuk memberi kita mesti memiliki. Untuk memiliki kita mesti mencari. Mencari, memiliki dan memberi. Air umpama air yang mengalir, harta yang mengalir umpama air yang mengalir, sentiasa bersih dan jernih. Tetapi kalau harta itu disekat, dia akan kotor dan berkeladak. Seperti mana air yang disekat akan kotor dan berkeladak. Artinya kita mencari, memiliki dan memberi. InsyaAllah inilah motivasi, dorongan untuk setiap kita. Lepas ini, dalam 2013 yang akan datang, yang telah kita ada di sini, kita akan lebih gigih lagi untuk mencari. Dengan gigih, InsyaAllah setiap orang akan berusaha untuk memajukan Pro2 ini kerana Allah. Kita mencari. Kemudian kita akan memiliki banyak. Dan akhirnya di akhir tahun nanti 2014 kita akan dengar kita boleh memberi lebih banyak lagi daripada apa yang kita berikan sekarang. Mencari, memiliki dan memberi. InsyaAllah apabila kita bersyukur, kita akan lebat, kita akan penuh dan Allah Subhanahu Wa Taala akan tempatkan kita di syurga di dunia insyaAllah dalam bentuk ketenangan hati, dan Allah beri kita ketenangan dan kebahagiaan yang abadi di hari akhirat kelak. Sekian wabillahi wallahu a'lam. Yang baik itu hakikatnya daripada Allah, terimalah.
Pasti ada kekurangan, kesilapan itu daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.